Silakan Yang Berhormat Padang Terap. Terima kasih Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin mengucapkan penghargaan terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua kerana memberikan Padang Terap ruang untuk membahaskan Belanjawan 2023 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun. Saya dahului ucapan saya untuk mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa banjir yang telah meninggal dunia di Johor yang sudah mencecah 5 kematian setakat ini. Saya turut merasa simpati kepada 43,000 mangsa banjir di negeri-negeri yang ditimpa bencana banjir. Saya juga mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada seluruh pasukan yang terlibat dalam menangani bencana banjir secara berkesan. Dalam kesempatan ini juga saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan terima kasih secara khusus kepada pasukan mencari dan menyelamat yang terdiri daripada pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, NADMA, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM yang telah berjaya menjalankan misi menyelamat dan mencari di Turki baru-baru ini. Mereka adalah wira negara yang telah mengharumkan nama Malaysia dalam misi kemanusiaan peringkat antarabangsa, terutama kejayaan menyelamatkan 5 mangsa yang masih hidup dan berjaya mengeluarkan 47 mangsa yang telah meninggal dunia di bawah runtuhan. Tuan Yang di-Pertua, saya tertarik permulaan ucapan Belanjawan 2023 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun yang menekankan ayat Surah Yusuf ayat 55 tentang bagaimana kita menghadapi keresahan menghadapi kemelesetan ekonomi yang akhirnya dirumuskan sebagai Belanjawan Madani. Kita mengambil saranan Al-Quran tetapi ada sedikit keresahan umat Islam di Malaysia. Iaitu saya ingin bangkitkan soal kebimbangan masyarakat Muslim di negara kita terhadap lambakan konsert dan persembahan daripada artis luar negara yang semakin banyak diadakan dalam negara kita. Antara artis tersebut termasuklah Westlife, One Republic, Mamamoo, Jay Chou dan yang terbaru kumpulan K-pop Blackpink. Dengan menerima jolokan The Biggest Spin Ocean merujuk kepada betapa ramainya peminat-peminat membanjiri konsert tersebut yang dilihat tidak seiring dengan Malaysia yang majoriti penduduknya beragama Islam. Apatah lagi dalam suasana negara kita sedang menghadapi suasana hibah dan sedih akibat banjir besar yang sedang melanda. Tidakkah pihak kerajaan boleh mengawal penganjuran konsert luar negara yang semakin diberikan tempat dalam negara kita? Lebih membimbangkan kita lagi, suasana hari ini ramai penceramah dan asatizah berkelayakan tidak diberikan izin untuk menyampaikan kuliah. Tuan Yang di-Pertua menyentuh tentang Padang Terap, saya ingin menzahirkan penghargaan di atas keprihatinan pihak kerajaan terhadap warga penoreh getah yang dapat dilihat sedikit sebanyak menerusi belanjawan yang dibentangkan kali ini. Cuma ada beberapa perkara yang saya kira perlu diambil perhatian untuk menambah baik nasib penoreh getah. Tuan Yang di-Pertua, Padang Terap adalah sebuah daerah yang sangat berpotensi untuk dibangunkan sebagai bandar industri getah kerana ekonomi utama rakyat di sini adalah berkaitan getah. Di negeri ini terdapat 40,555 pekebun kecil dan 11,220 penoreh getah. Namun apabila melihat sendiri kepayahan golongan penoreh getah dalam menjalani kehidupan seharian, saya mohon kerajaan mempertimbangkan langkah yang lebih efektif bagi mengangkat taraf ekonomi mereka. Saya merujuk perenggan ke-144 belanjawan ini yang mana kerajaan bersetuju untuk menaikkan faras harga pengaktifan insentif pengeluaran getah daripada RM2.50 kepada RM2.70 sekilogram. Pertama sekali saya ingin mohon kerajaan menaik taraf pelaksanaan IPG. Kerajaan perlu memudahkan syarat permohonan IPG. Laksanakan pemberian IPG kepada semua penoreh, bukan kepada pekebun kecil sahaja. Buat masa sekarang, penoreh yang tiada kebun perlu ada surat perjanjian kebenaran daripada pemilik kebun untuk menerima pembahagian IPG. Jumlah pengusaha penoreh seluruh negara ialah 63,345 berbanding pekebun kecil getah seramai 303,060 orang setakat 31 Januari tahun 2023. Bermaksud kebaikan IPG ini tidak menyeluruh kepada seluruh penoreh getah, melainkan perlu ada syarat yang perlu dipenuhi.
Cadangan saya ialah IPG ini hendaklah diberikan kepada seluruh penoreh di dalam negara kita dengan syarat-syarat yang dipermudahkan. Begitu juga dengan kad Permit Autoriti Transaksi Getah. Untuk pengetahuan sidang Dewan, kad permit ini bertujuan untuk melancarkan urusan jual beli getah di peringkat ladang, selain menjadi dokumen sokongan untuk sebarang bantuan ataupun insentif daripada pihak kerajaan. Pengusaha perlu mendapatkan kebenaran daripada pemilik kebun terlebih dahulu untuk mendaftar kad PATG ini. Isu yang kedua ialah pelarasan harga IPG daripada RM2.50 kepada RM2.70 sekilogram ini masih terlalu amat rendah buat pengusaha dan pengebur kecil memandangkan kos sara hidup yang semakin meningkat. Antara langkah utama yang perlu ditindakan segera adalah menetapkan harga lantai getah ataupun harga getah beku di ladang. Harga lantai getah ini tak pernah disemak semenjak 8 tahun lalu mengikut sumber yang dimaklumkan. Saranan bagi menaikkan harga getah ini bukan sahaja datang daripada pekebun kecil dan penoreh getah tetapi turut disuarakan oleh ketua kampung, pemimpin politik bahkan pemimpin Risda sendiri. Industri getah tidak dapat bertahan lebih lama jika harga lantai tidak dinaikkan kepada RM lebih RM3 sekilogram. Saya mencadangkan dan menggesa kerajaan agar mewujudkan jawatan kuasa khas semakan harga getah bersama-sama dengan pihak Lembaga Getah Malaysia LGM. Kita mahu pastikan hasil getah negara terus kompetitif dan dalam masa yang sama membolehkan lebih ramai penoreh getah keluar daripada garis kemiskinan. Kini semakin ramai pemilik kebun menukar tanaman getah mereka kepada kelapa sawit. Ada juga kebun yang dibiarkan tidak dijaga, malah dengan keadaan perubahan iklim yang mengakibatkan cuaca tidak menentu menyebabkan mereka terpaksa menanggung kerugian yang tinggi. Tuan Yang di-Pertua, kerajaan perlu mengambil kaedah bagi menstabilkan harga komoditi getah yang akan menatijahkan kepada pemulihan sektor ini. Saya ingin menyarankan agar kerajaan tidak bergantung kepada dasar ekspor sedia ada kerana permintaannya yang tidak konsisten dan wujud persaingan dengan getah tiruan. Kerajaan perlu memperkenalkan polisi kepada industri di dalam negara kita untuk mengutamakan penggunaan getah tempatan bagi membantu meningkatkan harga komoditi tersebut. Lakukan juga sesi libat urus bersama-sama pemain industri getah bagi meningkatkan pengeluaran produk baharu atau inovasi berasaskan getah asli dan separa sintetik yang mampu mewujudkan peluang pekerjaan yang baru. Tuan Yang Pertua, saya ingin menyentuh tentang Kedah Rubber City ataupun Bandaraya Getah di Padang Terap. Projek ini telah dirasmikan oleh Perdana Menteri ke-9 pada tahun lepas. Sekarang sudah memasuki fasa kedua pembinaannya. Kedah Rubber City bakal menyediakan kira-kira 15,000 peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Namun bagi memastikan projek mega ini dijayakan dengan baik, terdapat isu infrastruktur yang perlu diberikan perhatian oleh Kerajaan Persekutuan, iaitu permohonan kerajaan negeri untuk menaik taraf jalan daripada Kuala Nerang ke Bandar Rubber City atau lebih spesifik ialah Jalan Persekutuan FT175. Tuan Yang Pertua, selain itu saya juga ingin menarik perhatian pihak kerajaan tentang pembangunan semula Tasik Pedu Padang Terap sebagai hak pelancongan. Tasik Pedu sebagai tasik buatan manusia yang terbesar di Kedah pernah menjadi satu destinasi utama perlancongan Kedah pada sesi yang lepas. Tasik Pedu kaya dengan khazanah alam. Pelbagai aktiviti rekreasi menarik boleh dilakukan di Tasik Pedu seperti menikmati alam semula jadi, menaiki bot ke Pulau Pedu dan pelbagai lagi aktiviti yang menarik. Sehubungan itu, saya ingin menarik perhatian pihak kementerian yang terbabit iaitu Kementerian Pelancongan supaya memberikan sebuah peruntukan yang besar untuk pembangunan semula pelancongan di Tasik Pedu yang pernah dilengkapi dengan 300 buah chalet, kolam renang dan restoran. Saya juga ingin menyentuh tentang pembangunan bandar pintu masuk sepadan negara Malaysia Thailand iaitu Bandar Durian Burung Padang Terap. Apakah langkah dan usaha pihak kerajaan untuk menjadikan durian burung sebagai bandar sempadan utama negara yang mampu melonjakkan nilai dagangan antara Malaysia dan Thailand? Saya juga ingin menyentuh tentang cadangan pihak Kementerian Pendidikan pada tahun 2018
2018 iaitu cadangan pembinaan sekolah berasrama penuh padang terap di Jalan Bukit Gedung, Kuala Nerang yang telah dirasmikan oleh Menteri Pendidikan pada tahun 2018. Tambahan masa Tuan Ketua. Teruskan. Saya juga ingin memohon pihak kerajaan akan mempertimbangkan wujudnya kompleks sukan daerah yang memiliki pelbagai fasiliti sukan untuk aktiviti sukan bagi belia daerah padang terap seperti mana kompleks sukan di Baling. Ada banyak lagi keperluan penduduk di daerah padang terap, namun daripada senarai yang saya ajukan ini, saya tetap konsisten untuk membawa suara rakyat padang terap berkenaan dengan harga lantai getah. Walaupun kerajaan telah mengumumkan untuk menaikkan paras harga pengaktifan IPG 20 sen, tetapi rakyat di bawah sana tetap mengharapkan kerajaan mengambil langkah konkret dan mengumumkan kepada rakyat usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan, memanggil semua pihak-pihak yang terlibat dalam memastikan harga lantai ataupun harga getah beku di ladang ini disemak semula dan diusahakan untuk dinaikkan lebih kepada RM3 sekilogram. Terima kasih Yang di-Pertua. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Padang Terap.